Okey. Kemudian kita tengok juga berkaitan dengan array. Saya dah share screen. Okey, jadi kalau tak nampak bagi tahu. Okey, terima kasih siapa yang tolong rekodkan. Kemudian sekejap ya. Okey. Semalam kita tengok sebenarnya tak banyak sangat pun kita buat semalam. Macam mana kita gunakan array sebagai function argument. Okey, so contohnya kalau kat sini saya bagi contoh yang paling mudah lah, kita gunakan predefined function kan, iaitu cost kat sini. Okey, cost adalah function tapi kita tak buat dia lah sebab dia dah ada dalam CMath library. Jadi cara dia adalah kita ada array X yang mana nilai dia sebeginilah. Okey, so pi ni adalah pi lah. Saya gunakan pi, okey. Tapi dia bukanlah ditakrifkan oleh C++. Saya kena takrifkan sendiri. Okey, cara nak takrifkan constant ataupun bagi contoh pi di sini, saya gunakan jenisnya sama macam variable punya declaration dan initialization. Namanya pi, jenisnya double, nilainya 22.0/7 kan, 22/7 lah. Kemudian saya letak const di depan. Okay, nak menunjukkan bahawa nilai pi ni dia akan tetap sepanjang kita run kita punya code ni kan. Contoh kalau x ke y ke mungkin dia akan berubah. Tapi pi ni dia adalah constant, maka kita memang niat kita tak nak ubah dia. Selalu juga kalau awak tengok dalam kod-kod selepas ni atau sebelum ni, okey, selalunya constant ni dia akan jadikan global, dia akan jadikan global. Bila global maksudnya dia tak berada dalam mana-mana fungsi. Dia boleh letak di atas sini. Contohnya di bawah using namespace std, tak ada masalah, boleh je. Okey, tapi nak letak dia dalam main sahaja pun boleh. Ya, maksudnya main sahaja yang akan gunalah. Kalau kita letak dekat luar global, maka mana-mana function, katakanlah kita ada main function, kemudian kita ada find max function ataupun add number function, kita boleh gunanya kalau dia adalah global. Tapi di sini dia adalah local sahaja kepada main. Jadi di sini kita ada looping for loop, yang mana niat kita adalah kita nak cari nilai cost kepada x. Okay. Disebabkan X adalah array, adalah satu tata susunan and array, jadinya cost juga kena begitu kan. Jadinya kita kena letak cost X I kat sini. Kita tak boleh letak terus cost X. Okey. Boleh saja kalau kita nak letak cost X, tapi nanti dalam function kita kita kena ubah. Begitulah. Okey. Tapi ini yang paling asasnya begini. Jadi cos x, I, kita kena assign dia kepada yi. Kemudian cout kan. Terpulanglah kita nak cout macam mana kan. Contohnya kalau kat sini, sekejap ya, saya nak tengok open cosine kan. Sini. Okey, ni kod kita. Saya nak buang sikit lah. Pening. Tak apa, tak payah buang. Okey, jadi saya nak ubah sesuai sikit kan, output dia macam pening sikit, so saya save dia. Let's say saya buat B. Okey, jadinya rather than begini, saya nak buat cout. Mungkin xi. Then itu yi. Tak ada masalah. Jadi kalau kita run, sorry, saya lupa end line. Okey, begitulah. Okey. Kemudian kita boleh, sebabkan di sini kita set dia punya titik perpuluhan adalah 2 titik perpuluhan, maka kita boleh senanglah kita nak alignkan dia, kita nak formatkan dia kan. Tapi untuk sekarang ni saya tak kisah pun. Okey, jadinya kita biar je.
Okay, sebab tu bukanlah perkara yang penting untuk dibincangkan dalam topik ni. Sorry doktor. Ya. Boleh tak saya tahu kenapa kena buat for 2 kali? Kalau buat sekali je tak boleh ke? Boleh. Betul tu. Okey, boleh saja kalau awak nak buat sekali. Okey, bagus soalan macam ni. Kalau ada soalan awak terfikir, awak bagi tahu je. Okey. That way kita boleh belajar sama-sama. So, kat sini saya letak buat C, kemudian saya kalau saya nak buat sekali je looping, saya nak buang komen ni lah. Jadinya saya boleh ni tak kisah kita nak punya formatting ni. Okey, jadinya kat sini kita tengok ni macam mana kita nak optimize kita punya code lah kan. Ni adalah looping yang sama kan. Looping yang sama. So kita letak bila ni macam kita kira terus see out. Kita kira terus see out. Kan? Jadi macam inilah. Kira dia akan bagi hasil yang sama tapi kod kita lebih pendek. Kan? Dan lagi jimat masa lah sebab tak perlu buat dua looping. Macam tadi kita kira sahaja, kita kira semua dah habis, dan kita start pada awal balik looping kita punya loop, kemudian kita baru kita nak print dia. Kan? So macam ni lah kan. Kita habiskan kira dah dapat semua nilai Y, kemudian baru kita see out satu persatu. Kan? Tapi kalau sekejap ya. Kalau yang tadi adalah kita letak dia dalam mana ya, 41. Sekejap. Yang ni. Okey, kita letak dia dalam satu loop. Kita kira mula kita dapat y kosong iaitu cos x kosong. Lepas tu kita akan see out x kosong, y kosong. Kemudian naik atas x sama dengan 1. So kita kira x1 kita akan kira y1, kemudian kita akan see out x1, y1 dan seterusnya. Okay, so baguslah kalau awak ambil fikir macam tu. Dan lagi jimat, lagi mudah. Sebenarnya bila makin pendek makin mudah nak baca. Tapi jangan pendek sangat, nanti orang tak faham sangat kan. Nanti awak susah nak faham apa yang awak buat. Okay. Ni sorry. Jadinya bila belajar kan, kalau awak ada apa-apa awak bagi tahu je kan. Sebabnya kadang pensyarah dia tak perasan kan bila kita macam fikir nak topik-topik lain lagi kan. Jadinya sebab kita perlu contribution lah daripada pelajar untuk tanya soalan at least kan. Kenapa tak macam ni, kenapa tak macam tu, itu pun dah cukup dah. Kalau saya tak tahu, saya cakap lah saya tak tahu. Okay. Kemudian kita tengok kepada tadi kita gunakan array sebagai input ataupun argument kepada fungsi. Tapi fungsi tersebut ataupun function ni adalah yang ditakrifkan, yang predefined dan ditakrifkan dalam library CMath. Tapi sekarang sudah tentulah macam kita ada sebelum ni, kita ada predefined function, kemudian kita ada user defined function, iaitu kita buat sendiri. Ataupun yang programmer define function lah, sama lah kan. Maksudnya benda tu adalah sama kan. Jadinya yang kata lain, kita boleh buat fungsi kita ataupun function, kemudian kita gunakan array sebagai input. Okay, contohnya yang ni paling senang. Okay, yang paling senang saya tunjukkan semalam kan. Kita ada, sekejap ya, ni find sum. Open. Find okey, yang ni. Okey, yang ni tanpa gunakan function, kita guna array saja. Kan? Jadinya kita nak tambah dia elemen A kepada elemen B. Kemudian kita nak simpan dia sebagai C. Kemudian hasil tambahnya kita nak see out. Of course kita boleh gabungkan kan, maksudnya kat sini kita kira dulu, habis kira baru kita see out. Tapi macam tadi kita boleh, disebabkan setiap elemen ni tak berkait kan, maksudnya elemen C hanya elemen CI
hanya bergantung kepada AI dan BI, kan? Maksudnya elemen pertama C bergantung pada hasil tambah elemen pertama A dengan elemen pertama B, gitu. Dia tak, contohnya kalau macam ni, let's say awak ada I-1 tambah A1, sorry, AI sama dengan BI. Maksudnya dia bergantung kepada elemen-elemen lain, jadi payah kita nak buat looping. Tapi yang macam ni, kita tahu I hanya bergantung dengan I. Kalau 2 hanya bergantung dengan elemen-elemen 2 sahaja. Jadinya kalau macam ni, okay, kita boleh buat sama juga, kita gabungkan lah. Okay. Kita gabungkan, mula kita kira, kemudian kita see out. Inilah. Okay, so of course saya akan letak ni di atas. Saya run. Okay, dia dapatlah, kan? So tak ada masalah. Okay, so saya back. Kemudian ini kalau tanpa function. Jadi kalau nak guna function, okay, sebenarnya rather than kita buat macam ini tadi, AI plus BI, sekarang ni kita nak cari, nak buat kerja lebih lah. Okay, buat kerja lebih iaitu AI dan BI ni kita masukkan dia dalam satu fungsi. Okay, ini masukkan dalam satu fungsi. Kemudian bila kita buat macam ni, nilai AI dan BI dia akan hantarlah kepada fungsi tu. Tapi apa dia buat? Okay, nilai AI yang pertama akan pergi pada X, BI akan pergi pada Y. Apa dia buat adalah dia akan tambah aja sebenarnya. Dia tambah, kemudian dia tambah dan dia akan return. Return dapat balik assign pada CI. So, macam gitulah kan, nampak complicated lah kan. Okay, tapi hanya yang asas lah. Okay, kemudian kat sini kita menggunakan elemen kepada array sebagai input ataupun argument kepada function, kan? Maksudnya kat sini find sum AI BI, kan? Kita elemen sahaja yang kita hantar ke dalam fungsi. Tapi ada keadaan, okay, contohnya kat sini kita apa? Kat sini kita gunakan keseluruhan fungsi. Keseluruhan array sebagai input. Okay? Jadinya kalau kat sini, katalah let's say kita nak hantar, okay, kita nak hantar semua ni. Sekejap ya. Kita nak hantar rather than AI, BI, kita nak buat macam ni. Find sum, kita nak buat AB. Maksudnya hasilnya nanti akan simpan sebagai C. Okay, jadi kita akan, bila dah kira C, kita nak return. Okay, so kat sini bila C adalah array, maka dia adalah melibatkan perubahan lebih daripada satu pemboleh ubah. Maka kat sini awak kena guna pass by reference. Okay, by reference. Ataupun yang kata lain kita kena guna void function. Okay. Jadi ini, tapi ni lebih complicated lah, sebabnya kita taklah complicated sangat. Kita ada contoh yang lebih mudah lagi untuk kita hantar keseluruhan vektor ataupun array dalam kita punya function. Okay, kita akan tengok. Kita akan sambung untuk topik itu. Okay, so saya padam dulu yang ni. Okay, kita tengok nota kita. Okay, kat sini contohnya kita ada array A. Okay, tengok kod 39. Okay, ni yang sebelum ni. Okay, kita ada array, saya tak pasti kalau elemen dah berubah, mungkin saya takut saya kata ubah. Tapi basically kita ada A, ada 5 elemen. Unsur dia beginilah.
elemennya begini, kemudian kita nak cari max, nilai maksimum dalam array. So seperti biasa kita assign elemen pertama sebagai nombor terbesar lah, max num. Okay, max num equals to AO, kan? A0, iaitu elemen pertama dengan indeks 0. Kemudian jika kita buat looping, jika max num lebih kecil daripada AI, maka kita kena update nilai max num kepada AI. Else ataupun otherwise, do nothing. Which means tak perlu ada else atau sebagainya. Okay. Jadi kat sini kita akan see out. Kan? Jadinya sekarang ni bagaimana kita nak gunakan function supaya kita boleh hantar keseluruhan array A sini. Okey. Ni jawapannya lah. Okay, sebenarnya kalau siapa yang dah tengok memang dah boleh, memang ada lah dalam kod yang saya muat naik tu kan. Okay. So tapi kita nak cuba buat dia. Okay. So kat sini saya nak buat 43. Okay, saya nak simpan. Okay, saya nak buat A. Okay, saya nak padam semua ni. Okay, so that kita boleh buat sama-sama. Oh, sorry. Okay. Jadinya sekarang ni matlamat kita nak hantar keseluruhan ni. Okey, jadinya cara dia, sekejapnya, saya pun takut saya terlupa. Okey, kita nak gunakan find max. Okey, kita buat function. Okey, find max, int find max. Okay. Kemudian dia akan terima keseluruhan array. Okey, kat sini saya buat int nama dia. Okay. Let's say saya bagi nama B. Elemen dia adalah 5. Okay. Okay. Kemudian saya start. Saya ambil keseluruhan sini. Okay. Jadinya dalam find max, kita tak akan gunakan A. Kita akan gunakan, sebaliknya kita gunakan B. Apa saya buat? Saya ambil keseluruhan ni. Saya cut. Letak di sini. So max num adalah B kosong. For int I, maka max num B, max num B. Okey, jadinya dah sudah return max num. Jadinya tak ada beza pun fungsi dengan apa yang kita lakukan tadi. Sebabnya cuma beza dia adalah A dengan B saja. Dalam fungsi kita gunakan B. Nak gunakan A pun boleh, tak ada masalah. Okey, so max num ni nak kena return, tapi dia pun nak kena call juga fungsi ni. Jadi kita buat kat sini, saya buat max num sama dengan find max. Okay. Max A. Jadi kat sini boleh saja saya nak gunakan nama lain lah. Saya guna nama max saja. Tak boleh max. Saya guna apa? Max. Belum besar ke? Boleh. Tapi saya kena declare juga ni. Saya kena declare dia max. Okay, kemudian kat sini sama juga max return max. So exactly sama macam tadi, tapi nama dia berlainan. Okay, so kat sini so kita kod, okay, saya gunakan n instead, tapi tak ada masalah. Okay, so saya run. Okay, the maximum value is 27. Okay, sama je. Okay, so let's check dengan kod yang di sini. Okay, bukan ni, bukan nota kita. Okay, beginilah.
Sama je. Jadi kat sini kalau tengok A5 kan, A mengandungi 5 elemen, tetapi masa kita isytiharkan ni, kita declare, kita kena letak tanda ni lah, tanda square bracket ni nak bagi tahu dia adalah array. Tapi bila kita panggil dalam fungsi, dalam function kita, kita tak perlu letak macam 5 macam ni. Tak perlu pun. Kita buat A saja dia dah tahu dah. Kan? Okey. Ada masalah tak yang ada masalah ke, ada komen ke, ada yang saya tersilap, boleh disemaklumkan je. Kalau ada soalan pun boleh terus type je dekat dekat meeting chat kita. Okey, kemudian ni saya boleh padamlah kot. Ataupun saya for the sake of saya nak samakan dengan yang seterusnya, okey, saya nak ikut. Okey, di kat sini saya nak buat, instead of saya gunakan max, saya nak gunakan m sahaja. Okey, jadi nak samakan dengan kod yang seterusnya. Okey, tak ada masalah pun. Okey, saja. So kalau kita boleh check, takut berubah kan. Okey, kita ada masalah. Okey, so kita boleh try, kita tambah lagi elemen yang lain, contohnya 30. Oh, sorry. 6 log. Apa dia macam ni? 30 log. Ya. Doktor. Ya. Kalau maksudnya kalau saya nak return sekali dengan kedudukan max 6 tu, saya perlu buat pass by reference lah kan? Kalau awak nak apa? Nak kan ni kita return nilai value paling tinggi kan? Lepas tu saya nak return juga nilai kedudukan dia yang keberapa. Maksudnya Boleh? Okey, boleh saja kita tunjukkan kat sini. Okey, ni apa yang saya ingat lah kan. Kita cuba pass whole array. Saya nak simpan dia sebagai B. Bagus soalan tu. Okey. Gini, okey, soalan tadi sekejap ya. Saya kalau macam ni saya confuse sikit bila dia jadi apa ni? Saya 6 blok ni. Saya tekan apa N Saya tekan 1. Sekejap ya. Saya tekan 6 blok. Sekejap ya. Ada yang ingat ke macam mana? Saya tak ingat, tekan apa, insert. Tengok kalau saya gantikan, dia akan override saya punya elemen. Sebab saya tekan 6 blok. Bagi saya dalam seminit. Saya nanti share screen kita. Okey, saya share screen. Okey, tadi soalan kawan awak kan, bagaimana kalau kita nak return dia punya position sekali. Okey, jadi kalau kat sini return position, ni apa yang saya ingat lah sebab soalan spontan kan. Okey, jadinya
kita akan guna void function. Okay, so saya buat void juga kat sini. Kemudian apa lagi? Kita kena letak dia punya position. So saya gunakan satu index kan. Saya nak gunakan index IND. Sekarang saya guna POS. Sekarang saya nak guna IND. Tak ada masalah. Ini pun sama. Okey, jadinya kat sini apa lagi? Saya tak perlu return. Kemudian satu lagi. Saya hantar B ataupun A. Saya nak dia pulangkan M dan IND. Kan? Jadi saya kena guna ini. Okay. So saya kena ada satu lagi. Int M int dah ada lah. Okey. Artinya ni dua adalah pass by reference. Pass by reference jenisnya adalah integer. Kemudian dia akan pulangkan M dan int. So sini saya kena tambah sikit. Kemudian IND sama dengan I. Itu dah kot rasanya punya function. Kemudian di sini sama. Okey, find max kita tak perlu letak di dalam sini. Okey. So kita buat find A max num IND kan. IND ni saya nak gunakan IND juga. Sini mungkin saya nak gunakan huruf besar I. Sini pun huruf besar I. Just nak bezakan dia. Okay, the maximum value is max num. Then add position IND. Okay. Hopefully betul lah. Sekejap ni. Was not declared in this scope. Oh, okay. Sorry, kita tak ada IND tadi. IND max num IND. Okay. Declaration of int shadows a parameter. Okay, saya dah ada sini. M, saya tak perlu declare dia lagi. Okay. Okay, tak ada masalah. The maximum value is 27 at position 3 lah. Maksudnya saya start dari kira position tu daripada kosong. So kosong, 1, 2, 3. Terpulang lah. Mungkin orang nak panggil position 4 pun boleh. Tak ada masalah. Just tambah 1 saja. Okay, so kat sini walaupun kita tambahnya sikit, walaupun apa yang kita nak buat tu sikit je sebenarnya, tapi dia menyebabkan perubahan kod yang agak banyak lah. Okay, sebab kita gunakan pass by reference. Okay, jadi kat sini max num, okay, dengan index untuk max number ni, kita akan, disebabkan dia pass by reference, atau kita terpaksa letakkan kedua-dua pemulik ubah ni dalam kita punya fungsi bersama dengan array kita tersebutlah A. Okey, jadinya tapi max num dengan int ni tak ada nilai apa-apa awal-awal pada permulaannya lah. Okey, yang kita belajar sebelum ni lah kan. Kita hantar dia supaya kat sini kita bagi dia punya alamat dia, address dia kepada fungsi. Jadinya fungsi findMax ni dia tahu alamat rumah M dan int. Jadinya bila dia ubah ataupun bila dia letak nilai dalam M dengan int dekat sini,
nilai tu dia akan kekal. Kita dah ajar sebelum ni, bila dia, sebab dia dah tahu rumah orang tu, kan, bila dia buat apa-apa perubahan, maksudnya memang berubahlah rumah orang tu, kan, sebab perubahan tu adalah perubahan yang dia buat terus direct kepada rumah tersebut lah. Okey, tak macam kalau kita guna int, kalau kita gunakan double sebagai kita punya kalau kita guna pass by value, kita bagi je dia, kan, apa yang kita bagi itulah dia yang dia dapat. Tapi yang di sini kita ubah terus apa yang dalam rumah ni, kan. Jadinya dekat sini kita ada M. So bila kita kira-kira, M adalah BI, iaitu nombor yang paling besar, kemudian indeks adalah I. Okey, so kita tahu kalau kita lukis ini rumahnya. Okey, ini kalau dalam main function kita panggil sebagai max_num. Ini kita panggil sebagai IND. Ini dalam main function. Sebab kita ada, kalau tengok dekat kita punya code, okey, gini. Kalau dalam find max, kita gunakan M dengan IND capital. Okay. So dalam find max, namanya adalah IND dengan M. Okay, dia merujuk kepada benda yang sama sebenarnya. Okay. Jadinya, bila dah kira, okay, kita assign M sebagai BI, IND sebagai I, dan bila kita assign dia sebagai 27, kan, 3, dia akan masukkan 27, 3, maka max_num dan in pun akan dapat 27 dan 3 juga. Sebab max_num dan in dia ambil dalam rumah ni, kan, dan nilai dalam rumah ni di-supply oleh M dan IN. Okay, that's why kita dapat begitulah. Okay, sama juga kalau kita nak guna berbeza sikit lah. Kalau kita nak buat pertambahan antara dua nombor. Okay. Okay, ada soalan lain ke? Panjang pula saya nak terangkan, kan? Mungkin faham je, kan? Doktor. Ya. Kalau dalam function declaration dengan function header tu, kan? Ya. Yang soalan tadi, ni contoh kalau kita tak buat, kalau B_5 tu tak apa? Dekat atas ni ke maksudnya? Ni dengan function header tu. Function header kat sini? Itu. Function header memang saya rasa kena tak masukkan nilai 5 tu. Saya rasa ada dalam topik seterusnya. Okey, saya ada tambah sikit. Gini. Okey, nombor 7 ni. Okey, sebenarnya apa yang kita buat ni, saya tak ingat exactly kenapa. It advisable to omit untuk abaikan array size from the function header. The example shows a more general form. Okey, kalau tengok kat sini, ataupun saya boleh terus buka sebenarnya. Sekejap ya, saya nak tengok whole array. Saya rasa ni dah. Ni belum lagi. Ni yang lain sikit. Okay. Tak pun saya jawab kejap lagi lah. Okey, sebab kita memang akan pergi ke situ sebenarnya. Okey, kat sini ni sedikit berbeza dengan tadi. Sebabnya adalah kalau kita perasan dekat sini kod kita ni, ataupun saya tunjuk kod yang asal lah, 43 saja, tak ada B ataupun 43. Okey, yang ni kod kita. Okey, ini tanpa position ataupun indeks nombor yang lebih besar kat mana, kan. Okey, jadinya semuanya kita gunakan 5. Kan, kita gunakan 5 lah. Ini kita type, kan. Tapi kita boleh ubahnya, okay, dengan cara kita takrifkan n, iaitu n adalah constant, pemalah, kan. N nilainya 5, jenisnya integer, dia adalah constant, pemalah. Kan, kita ubah. Dan sifatnya dia adalah jenis global. Bila global, kita boleh guna ni dalam find max, kita boleh gunanya dalam main juga. Okey, jadinya
bila saya takrifkan saya punya function find max, okay, integer, okay, sebenarnya saya boleh letak b kat sini kan, tak nak letak pun tak apa. Okay, kemudian saya letak let's say saya letak dan saya letak kat sini n, iaitu 5 lah. Saya bagi tahu ia fungsi apa yang dijangkakannya adalah dia akan ada 5 input, satu input yang mana input tu adalah array dengan 5 elemen gitu. Okay, dan n ni kita boleh gunakan kan, contohnya dalam looping ke kita boleh gunakan, tak ada masalah, boleh saja. Okay, so tadi kalau sebenarnya kalau b ni awak nak buang boleh, tak ada masalah. Okay, jadi kalau takut keliru, takut salah, letak je. Okay, okay, kemudian berjawab pada soalan tadi. Saya dah terpadam ke? Bukan, betul lah. Kan, maksudnya takrifkan tu kita tak bagi tahu. Macam tadi kita buat B5 gitu. Tapi tak nak bagi tahu pun tak apa. Okey, tapi kalau tak nak bagi tahu dia, macam mana dia dapat pengiraan nanti? Kan? Jadi tengok kat sini saya tak letak apa, saya gini kan, saya letak 5 B lah. Okey, B. Kemudian saya tak bagi tahu dia adalah saya bagi tahu dia adalah array tapi size-nya saya tak bagi tahu. Kan, jadi saya biarkan kosong. Kemudian saya ada tambah elemen dekat belakang ni, int. Kenapa? Okey, kita tengok apa saya akan buat. Okey, tengok dalam find max. Okey, kat sini pun saya tak letak lagi dia punya elemen. Tapi saya tak letak number of element tu. Tapi kat sini elemen kedua n. Maksudnya saya bagi masa saya buat function call tu, saya akan bagi b dan saya bagi sekali dengan n. Kenapa macam tu kan? Okey, jadinya tengok n ni apa? Okey, n ni memang betul lah. N ni adalah number of element, iaitu kita gunakan dia dalam looping sebagai contoh. Okay, kemudian kita return. Okey, jadi dekat sini kita tengok pada kita punya max 6 ni, find max A5. Maksudnya kita hantar vektor ataupun array A bersama dengan panjangnya 5. Okey. Macam tadi kita hantar A saja begini. Saya kejap ya. Macam tadi kita buat A, tapi looping kita memang kita letak 5 kan, so tak ada masalah. Tapi sekarang ni function kita tak tahu apa-apa pun berkaitan dengan array tersebut kan, jadinya kita letak secara umumnya n. Okey, ini pun kita letak 5, jadinya 5 akan diberi kepada n. Okey, jadi n akan dapat nilai 5 lah gitu. Jadi tak ada masalah pun. In fact saya tak ingat exactly kenapa saya kata macam ni. Maksudnya boleh saja kalau kita nak buat macam tadi lah kan. Kita gunakan macam biasa n sama 5, kemudian bn, so n ni terus guna macam tu. Okay, tapi kalau buat mana-mana pun tak ada masalah. Okay. Lebih general lah. Okay, so ni pun saya boleh, ni apa maximum. Okay, kemudian satu lagi, kita naik atas sedikit, saya dah cakap bila, okay, when the whole array is used as an argument of a function, okay, the call function is given direct access to the original array, which means any changes the call function makes are made directly to the array. Dan maksudnya dia macam kita gunakan
bila kita hantar keseluruhan array macam tadi kan, kita hantar dia kepada function, sebenarnya kita bagi dia alamat sekali. Maksudnya dia sama macam pass by reference sebenarnya. Okey. Jadinya ni contoh dia. Okey. Kita ada array. Okey, namanya A. Elemen dia begini. Kemudian kita tak buat apa pun, kita see out saja. See out. Kemudian kita kenakan A, keseluruhan A. Keseluruhan A bukan AI. Okay, kalau AI kita kena tambah looping, tapi kita letak A saja. Maksud keseluruhan array sebagai argument kepada change. Change ni adalah satu fungsi. Kemudian dah kenakan terhadap change, kita nak buat apa, kita akan see out saja. Kita buat apa-apa pun, kita see out, kita change dan kita see out. Kemudian kita tengok apa change buat. Change akan terima A, okay, dan disimpan dalam B. Okay, so tengok kat sini. So N ni ada kan, kita tak perlu tambah N kat belakang macam tadi kan, macam ni kan. Okay, tak tambah pun tak apa. Apa dia buat adalah change ni dia akan ubah elemen pertama ataupun index kosong, dia akan ubah sebagai 1. Sekarang ni 2 kan, tapi kita akan ubah sebagai 1. Elemen keempat iaitu indeksnya 3, kita akan ubah daripada 27 kepada 2. Okey. Kemudian kita kita tak return lah kan, sebab kita guna void. Okey. Jadi kat sini apa dia buat? Apa kita buat? Kita nak ubah, kemudian tamat saja. Kan, kita tak return, kan, tak apa pun. Kemudian kita akan see out dekat atas ni kan. Bila dah baca 13, dia akan terus ke 14, 15 kan. Kita see out. Okay, bila see out kita tengok adakah dia berubah. Okay. Saya compile. Saya run. Okay. So before using the function change, iaitu di sini, A adalah 2, 18, 1, 27, 16. Iaitu betul lah. Kemudian kita kenakan change. Kenakan change. Kemudian kita ubah elemennya. Dah, stop. Kita terus kembali. Sini. So after using the function change, A is, dia dah berubah dah nilai dia. Okay, jadi dia macam pass by reference juga. Cuma dekat sini, tadi kita perlukan pass by reference sebab kita ada max num, kita ada int. Max num dengan int, kedua-duanya adalah variable biasa. Tapi di sini kita ubah A itu sendiri, iaitu array tersebut. Jadi kita tak perlu gunakan pass by reference pun. Okay, tak perlu pun gunakan pass by reference. Kan, sebabnya bila kita hantar array sebagai kepada function, dia memang akan terus direct access kepada array tersebut. Okay, jadi dia boleh ubah terus. Okay, macam pass by reference lah, tapi tak perlu pun kita nak tambah change ni, tak perlu pun nak letak gini di depan, tak perlu pun, sebab dia tahu kalau array dia boleh terus direct. Okay? Jadinya soalan yang berkaitan yang tadi, contohnya saya ada pertambahan elemen wise summation tadi. Okay, kita nak try ubah dia. Gini. So saya nak letak dia sebagai 45. Simpan dia. Sekarang ni saya nak letak semuanya dalam satu array. So 42 saya nak letak dia dalam 45. Saya nak buat okey, boleh buat. Okey, so saya nak buat macam tadi. So ni adalah find sum kita. Okey. So saya ada A, saya ada B, saya ada C. Okey, sekarang tadi kita buat element wise summation. Sekarang ni saya tak nak buat. Okey. Sorry. Saya nak buat tapi saya tak nak buat kat sini. Gitu. Okey, so saya nak ambil find sum. Saya nak hantar A, saya nak hantar B, saya nak hantar C. Okey, jadi saya nak ambil semua ni. Jadi saya nak gunakan void. Atas ni pun void. Bila void tak ada return, saya akan buat macam ni saja.
Okay, so sekejap ya. Ini jadinya X Y N, then int let's say Z N. Okay, ini saya ada okay kat saya set. So ni saya nak guna N, kemudian find sum Z. Saya tak perlu find sum pun. Okay, saya nak tambah je kat sini. Okay, sebenarnya yelah kan, kita tak adalah bila kita buat function ni kita boleh elak daripada buat penambahan elemen demi elemen tu kan, tapi sebenarnya bila kita buat function ni kita operasi kita letak dalam satu function, begitulah, tapi kita tak boleh skip operasi penambahan tu, still kena buat lagi. Okay, so kat sini kita ada sekejap ya, saya nak tengok sikit, saya lupa. Kemudian kita kena kalau tolong bagi tahu dia dapat, kemudian kita ubah C dia. Oh, sekejap. Find sum was not declared. Oh, tak perlu kot. Saya tengok. Oh, and was not declared. Sorry, kat sini saya buat sekejap ya, saya pun di end, kat sini saya guna end. Oh, okay, sorry. Saya letak kat sini. So, saya kekalkan. Okay, so sama juga dia dapat 3, 20, 4, 31, 21. Okay, so kat sini kita sama macam seolah-olah kita gunakan pass by reference lah kan, tapi beza dia sikit je, kita tak letak tanda ampersand dekat C. Ni C punya ni correspond to C lah. Okay, so kat sini kita ada A, B, C. Okay, so A, B ada nilai, C tak ada nilai kan. Jadi kalau kita tunjukkan rumah dia, kita ada sini A, B, C, okay, dalam main. Okay, kemudian kita ada dalam find sum, kita ada X, Y, Z. Okay, so kita beri nilai pada X, kita pass by value Y, kemudian Z ni, okay, dia kira dapat Z, dia akan masuk macam ni. Kemudian jadinya C terus dapat nilai yang dimasukkan oleh Z. Okay, jadi kita tak perlu nak buat pass by reference untuk Z pun. Okay, sebab bila array dia terus bagi alamat. Okay. Kemudian itu contohlah. Okay, tapi mungkin dalam banyak keadaan saya tak pastilah, mungkin awak tak guna benda tu kan, benda maksudnya pass by reference yang melibatkan array, tapi mungkin awak akan guna juga di masa depan. Okay, saya tak pasti. Okay, tapi just nak bagi tahu yang benda ni adalah wujud kan? Jadinya kalau awak in future awak jumpa, awak boleh gunakan atau boleh carilah kat mana. Okay, so kita habis untuk kita habis untuk array, one dimensional array actually. Okay, jadinya latihan memang kena buat lah. Okay, latihan memang kena buat. Saya letak dalam UKM Folio kan. Okay, saya letak dalam UKM Folio.
Okay, awak kena tengok lah ni kan, saya letak exercises. Okay, function, array, contoh kat sini. Okay, awak kena cuba buat lah. Okay, kalau setakat tengok je, mungkin boleh faham, tapi nak buat sendiri nanti tak boleh kan. Okay, jadinya saya nak tunjuk satu. Okay, ini ada contoh satu lagi soalan. Okay, kita besarkan sikit. Sekejap ya. Okay, ni. Write, compile and run C++ program that declare three one-dimensional array. Namanya price, quantity and amount. Okay, awak ada harga, bilangan dengan jumlah lah, amount. Okay, so ada 3 array. Each array should be declared in main, okay, tak ada masalah, and capable of holding 10 double precision number, maksudnya n sama dengan 10. The number to store in price are, okay, maksudnya yang price ni elemennya adalah beginilah. Okay. Kemudian the number store in quantity, kan bilangannya lah adalah 4, 8, 5 sebagainya. Okay. So your program should pass these 3 arrays to a function named extend. Okay, maksudnya extend akan terima price, quantity dengan amount. Apa dia akan buat? Extend ni. Extend dia akan calculate element in the amount array as the product of the corresponding element in the price quantity array. Maksudnya bilangan kan, quantity ataupun harga kali dengan bilangan dapat jumlah, subtotal lah begitu. Okay. Well, after extend has passed value to the amount array, the value in the array should be displayed from within main, kan. Bila extend dia dah pass value to the amount array, the value, okay, jadinya macam ni. Kita boleh buat 2 cara kan, iaitu sebiji macam ataupun sama macam apa yang kita dah buat kat sini. Kita ada price, kita ada quantity, kita ada amount. So kita boleh gunakan macam ni kan, A, B, C, maksudnya yang ni adalah amount, kira kan, dan dikira-kira, kemudian jadinya perubahan tu dapatlah pada elemen yang ketiga ni lah, iaitu kalau di sini amount. Ataupun macam mula-mula tadi, iaitu kita gunakan function ni untuk elemen demi elemen kan. Maksudnya kat sini kita ada saya boleh tunjukkan yang tadi 45 ke 43 tadi. Sekejap ya. Element wise summation tadi. Oh sorry, kita tak nak buat yang betul lah macam ni. Maksudnya awak ada price, awak ada quantity, awak ada amount. Maksudnya awak gunakan function awak, iaitu extend. Apa dia akan buat adalah dia akan darabkan kan. Maksudnya awak kena ubah nama je. Tapi di sini akan jadi, let's say kita nak buat function nama extend. Okay, kemudian dia akan jadi amount I sama dengan extend. Di sini dia jadi price I, kemudian di sini jadi quantity. Okay, ini satu cara. Okay, satu cara lain lah. Jadinya kat sini awak ada looping, kemudian dia akan kira je sebenarnya. Let's say awak nak buat, bukan kat sini, kat bawah ni kan. Jadinya kat sini let's say amount sama dengan price darab quantity, kemudian return. Ataupun satu cara lagi, awak boleh buat gunakan pass by macam tadi, macam dalam di sini. Okey, awak boleh buat
price, quantity, amount. Kan? Jadinya awak hantar keseluruhan di sini dan dia akan kira. Okey, sebiji macam untuk ni penambahan kan, yang kedua yang sekarang ni adalah pendarapan. Okey, jadinya ni soalan dia, saya copy, saya nak letak dekat meeting chat. Okey, boleh cuba buat kan, kalau view ya kan boleh dapat kan. Okey, boleh tolong cubalah. Okey, jadi tolong cuba juga soalan-soalan yang lain. Okey, kita tak sempat nak cover semua benda sebenarnya. Okey, kemudian kita tengok topik yang seterusnya, ada masa berapa minit lagi. Ni sekejap ya. Topik seterusnya. Oops. Okey, iaitu two-dimensional array. Okay, sometimes referred to as table, kerana panggil table ataupun kita kata matrix lah. Okay, a two-dimensional array consists of both rows and columns of elements. Kemudian a 3x4 array, okay, type integer, name val, kita boleh declare dia sebagai beginilah. Okay, so sama macam sebelum ni kan, kalau kita nak buat contohnya kalau 1D, one dimensional array, kita buat int a, contohnya 5. Okay, ni 1D. Kalau 2D, int a, contohnya 3, 5. Okay, nampak ni dah tahu dia adalah 2D. Okay, so kat sini unlike the one-dimensional array, the number of rows and columns must be specified during array declaration. Okay, contohnya macam ni lah. Okay, kita akan tengok. Okay, kita tengok declaration and initialization. Kat sini, bila kita declare, kalau kita nak initialize, kita nak bagi nilai, kita boleh buat serentak, kan, simultaneously, macam one-dimensional array. Okay. So kita separatekan setiap row. Okey, kalau begini maksudnya dia adalah 8, 16. Oops, sorry. 8, 16, 95. 3, 15. 7, 6. Satu lagi, 14, 25, 2, 10. Okey, jadi yang ni adalah row R1, R2, R3. Yang adalah kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Kan, jadinya bila kita nak declare dia, kita buat macam ni. Row per row. Kan, 8, 16, 95. Okey, 3, 27, 6. Okey, ada curly bracket. Dan 14, 25, 2, 10. Satu lagi. Ataupun sebenarnya kita tak nak pisahkan pun tak apa. Kan? Kita macam, kita tulis saja 8, 16, 95. Nanti dia kira sendiri. Dia tahulah. Oh, maksudnya kolom ada 4. Maksudnya dia akan ambil 4, 4, 4. So, dapatlah 3 row. Tak ada masalah. Boleh je mana-mana. Okey. So, ada ni kan. Tak payah tulis pun tak apa tadi. Okey. So, kat sini, kalau elemen yang ni, row kedua, row 1, sebab row pun index start daripada kosong, kena ingat. Row 1, kolom 3. So ini adalah val 1, 3. Okay, so itu saja untuk hari ini. Kita akan sambung minggu depan. Tolong, ni pun tak banyak sangat. Okay, jadi kita akan sambung yang ni dan juga kita akan masuk structure. Okay, dalam kelas minggu depan. Kemudian saya dah upload, saya dah emailkan, saya rasa semua dah terima. Berkaitan dengan kuis minggu depan. Okay, kuis minggu depan. Jadinya kuis tersebut adalah 10 markah. Okey, 10 markah daripada markah final awak. Markahnya totalnya adalah 20 markah tapi dia adalah 10%, 10% daripada total awak punya markah final lah. Okey, kemudian nanti kuis kedua pun 10%, 20, kemudian projek 30, kan? 30 kalau maksudnya kot 30 jadi total 50. Okey, itu saja daripada saya. Apa-apa soalan awak boleh email saya ataupun nak tanya lepas ni pun boleh sebab saya free je. Okey, terima kasih.
Terima kasih, Doktor.